والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Sahabul kiram, Tuan Imam, Tuan Bilal, pengerusi dan seluruh jawatan kuasa surau Ubudiyah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin daripadanya kita dapat sama-sama bertemu dan berhimpun sekali lagi pada malam ini. Mudah-mudahan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung lagi perbahasan kita menggunakan kitab Riyadhus Salihin. Di dalam jilid yang kedua, di mana kita masih lagi membahaskan tajuk pada bab yang ke-23 di bawah tajuk dari hal menyuruh berbuat baik dan melarang melakukan kejahatan ataupun melarang berbuat jahat. Kita sambung bacaan kita pada malam ini pada muka surat yang ke-14 pada hadis yang ke-5. Baik, tajuknya ialah menyuruh berbuat benda yang baik dan melarang daripada melakukan kejahatan, ataupun dalam istilah yang biasa disebut amar ma'ruf nahi mungkar, suruh yang baik, cegah yang jahat. Kita sambung pada hadis yang ke-5 muka surat yang ke-14 daripada Ummul Mukminin Ummu Salamah Hindun binti Abi Umayyah Huzaifah radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau telah bersabda, annahu yusta'malu alaikum umara fata'rifuna wa tunkirun faman kariha faqad bari wa man ankara faqad salima walakin man radiya wa taba. Qalu ya Rasulullah ala nuqatiluhum, qala la ma aqamu fikumus salah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang bermaksud sesungguhnya dipergunakan atas kamu raja-raja, maka kamu kenali dan kamu engkari. Barang siapa yang benci, sesungguhnya dia telah lepas. Barang siapa yang engkar, sesungguhnya dia telah selamat. Dan tetapi orang yang sudi dan menurut, mereka berkata, wahai Rasulullah, tidakkah kami bunuh sahaja mereka? Jawab baginda, tidak, selagi mereka mendirikan pada kamu sembahyang. Jadi muslimin muslimat sekalian, sekali imbas kita bacakan hadis ini pada malam ini, memang kita tak nampak dan tak berapa nak faham. Cuma yang kita faham tadi perkataan raja saja. Hadis ni pun memang sesuai lah malam ni. Cerita pasal raja-raja ni. Jadi dalam hadis ni Nabi SAW beritahu pada kita, kalau kita tengok maksud di dalam huraian itu, kamu diperintahi oleh raja-raja yang zalim. Nabi kata dalam hidup kita di dunia ni selalunya ada sistem pemerintahan. Tak kiralah namanya demokrasi ke, sistem raja berperlembagaan ke, ataupun dipanggil sistem presiden dan sebagainya.
Tetapi mesti ada yang dinamakan sebagai umara, yakni raja-raja atau pemerintah. Dan pemerintah ini kata Nabi ada dua jenis. Satu pemerintah yang baik, satu pemerintah yang tidak baik. Pemerintah yang baik dan tidak baik ini diukur dari sudut pandangan Islam, bukan diukur dari sudut pandangan kasar manusia, pandangan sepintas lalu manusia, tetapi dia dinilai kebaikan yang dibuat oleh pemerintah atau raja tadi dari sudut agama Islam. Maknanya kalau pemerintah itu raja yang baik, dia sentiasa akan menunjukkan tauladan yang baik, akhlaknya baik, isterinya baik, auratnya dijaga, mendirikan solat, mentadbir dengan baik, tidak menyalahgunakan kuasa yang ada untuk kepentingan peribadi, tidak menindas rakyat, tidak merampas hak rakyat. Ini dikategorikan sebagai raja atau pemerintah yang baik. Tetapi seandainya pemerintah itu tidak baik, itulah sebaliknya. Maknanya dia engkar amanah yang diberikan kepadanya. Maknanya bila tidak amanah, istilahnya ialah pengkhianat. Ataupun dia tidak menjalankan pentadbirannya dengan baik, menyalahgunakan kuasa yang diberikan amanah oleh manusia, oleh Allah Subhanahu wa taala, menyeleweng, mengenyangkan anak beranak yang ada di sekeliling mereka sahaja, membiarkan rakyat menjadi susah. Dan ini yang pernah disebut oleh Nabi SAW, bala ataupun istilahnya balak daripada Allah Subhanahu wa taala, musibah daripada Allah akan segera turun apabila berlakunya 15 perkara, kata Nabi. Antaranya Nabi sebut nombor 1 sekali, iza kanal maghnamu duwala. Kita biasa dengar ada hadis-hadis ini. Nabi kata bala Tuhan akan cepat turun apabila berlakunya 15 perkara yang dibuat oleh manusia. Antara yang 15 itu, nombor 1 sekali Nabi sebut, iza kanal maghnamu duwala. Apabila harta kekayaan negara berkisar kepada orang-orang tertentu sahaja. Jadi bala Tuhan akan cepat turun. Harta kekayaan tidak diagihkan sama rata seadil-adilnya, tapi dia belega orang itu saja. Dan tengok semalam diumumkan 20 taikun terkaya di Malaysia. Orang itu juga, mana ada orang lain? Orang Seri Gombak tak ada pun aku tengok nama dalam tu. Orang tu juga. Nombor 1 Dr. Robert Kwok, tokey gula tu, dia lah daripada dulu dia aja nombor 1. Cuma aset kekayaan tu menurun sikit lah, separuh menurun pasal gawat kan. Lepas tu yang Melayu pun muka tu jugalah, pasal kesungguhan usaha mereka tu. Jadi tuan-tuan, pemerintah yang amanah ni makna dia sentiasa berdamping dengan rakyat. Dan Nabi kata ada 2 jenis. So Nabi kata barang siapa yang hanya benci dalam hatinya saja, kerana tidak sanggup membantah dengan tangan dan lidah, sesungguhnya dia telah lepas dari dosa. Jadi katalah pemerintah tu zalim, kita nak tegur tak berani. Bukan senang nak tegur pemerintah yang buat zalim, susah. Sebab itulah antara yang pernah disebut oleh Nabi SAW, perkara yang agak susah, kata Nabi, yang terpaksa dibuat oleh manusia, tapi susah benda tu. Dan tetapi benda itu yang paling Allah Ta'ala minat, Allah Ta'ala suka, ialah kata Nabi, kalimatun haq inda sultanin jair. Kamu beritahu perkataan yang benar kepada pemerintah yang zalim. Nabi kata benda ni susah nak cakap, tapi Nabi suka, Allah suka kalau kita boleh buat. Jadi kalau pemerintah tu zalim, pemerintah tu tidak menjalankan amanahnya dengan baik, dia hanya melaung-laung